Assalamualaikum dan selamat malam. Alhamdulillah, sebentar saja tadi kita telah pun menyaksikan keputusan khas yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan wabak coronavirus ataupun COVID-19 yang mana telah pun dikategorikan oleh World Health Organization WHO sebagai pandemik. Jadi ini satu perkara dan juga peringatan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk masyarakat di luar sana berhati-hati dan juga berjaga-jaga dalam melakukan sebarang aktiviti di luar dan juga untuk menjaga kesihatan dan juga keselamatan masing-masing. Bicara nanti pada malam ini seperti biasa setiap hari Jumaat pada pukul 9 malam akan membawakan kepada anda analisis pada isu-isu semasa. Khususnya pada hari ini kita juga bercerita tentang isu yang akan diperkatakan sepanjang hari dan juga akan diperkatakan mungkin dalam kehidupan kita bermasyarakat, iaitu perpaduan pemangkin keharmonian negara dan juga masyarakat. Apa yang penting untuk kita bercerita pada malam ini, anda boleh menghantarkan komen anda secara interaktif di Facebook fanpage Berita RTM ataupun fanpage 5 Bicara. Juga pada malam ini sebenarnya secara asasnya saya ingin mengungkap definisi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional mendefinisikan perpaduan itu sebagai proses penyatu paduan dan juga pengintegrasian yang berterusan antara tiga kaum utama dan juga ratusan etnik di Malaysia, dan proses ini dinamakan sebagai proses yang berterusan kerana kita melihat bagaimana penambahbaikan yang dilakukan saban tahun. Jadi dari segi interpretasi equivokalnya itu mungkin berbeza mengikut kerangka kita dalam mengamalkan negara demokrasi. Pada malam ini persoalan ini akan kami ungkai bagaimana perpaduan boleh menjadi pemangkin kepada keharmonian negara dan masyarakat yang kita sayangi. Teruskan kesetiaan anda bersama Bicara Naratif.
Yang penting adalah untuk kita melihat kerangka integrasi yang diamalkan dalam masyarakat berbelang bangsa dan juga majmuk dalam negara ini perlu untuk sama-sama diterjemahkan melalui pelaksanaan secara fizikal dan juga pelaksanaan secara aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Bercakap mengenai perpaduan pemangkin keharmonian masyarakat, saya amat berhati malam ini bersama dengan Tuan Zulkifli Hashim, pengarah bahagian pengurusan perpaduan, dan juga Tuan Gunasikaran Sana Pillai yang juga merupakan pengerusi KRT Taman Rasa Sayang Petaling Jaya dan juga merupakan mediator komuniti Telatih. Selamat malam, apa khabar Tuan? Sihat ya. Baik, ini satu isu yang cukup menarik untuk kita bincangkan kerana perpaduan ini ialah satu proses yang berterusan yang mana tidak boleh kita tinggalkan dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni. Tetapi dalam kita melihat bagaimana perpaduan itu dibentuk khususnya dinaungi oleh di bawah Kementerian Perpaduan ataupun Jabatan Perpaduan Negara, apa yang Tuan Zulkifli boleh ceritakan tentang aspek perpaduan yang penting dalam keharmonian masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih kepada saudara Ismail, rakan saya Encik Gunasikaran. Dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di kalangan 26 kementerian, salah satunya adalah Kementerian Perpaduan Negara. Saya sendiri selaku warga perpaduan dan juga semua ahli-ahli rukun tetangga di seluruh negara begitu gembira dengan pengumuman tersebut kerana sekian lama kita pernah mempunyai kementerian dan akhirnya kementerian itu wujud kembali. Dan ini satu testimoni bahawa kerajaan hari ini benar-benar serius, begitu committed untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat majmuk kita. Dan yang kedua, yang penting sebenarnya nak menangani pelbagai permasalahan dalam usaha kita nak memupuk hubungan kaum. Dan perkara yang seterusnya juga, dengan wujudnya keharmonian ini, dan kita dapat menjamin kesepaduan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan juga kestabilan negara. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri dan juga kepimpinan pegawai-pegawai tinggi yang akan berada di kementerian dan juga di jabatan, dia boleh memacu dan membawa aspirasi perpaduan yang diinginkan sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah. Kita nak bawa unity to a greater height ke mana, dan inilah saya harap dalam usaha ini bukan saja Jabatan Perpaduan, semua rakyat Malaysia bersama untuk membawa misi ini. Okey, membawa misi itu juga sebenarnya saya suka untuk bersama dengan Tuan Gunasikaran yang juga merupakan pengerusi KRT Taman Rasa Sayang Petaling Jaya dan juga mediator komuniti Telatih. Ya. Jadi ini satu perkara yang cukup baik untuk kita melihat peranan rukun tetangga juga. Mungkin Tuan boleh kongsikan juga penglibatan dalam rukun tetangga dan juga penglibatan dalam mediator komuniti itu. Apa sebenarnya yang perlu kita ketahui tentang kedua-dua fungsi masyarakat dan juga komuniti ini? Okey, salam sejahtera, salam perpaduan. Di sini apa yang saya nak terangkan pasal rukun tangga dalam komuniti ini, kita harapkan komuniti ini bercampur-campur dengan perpaduan orang yang dari perpaduan. Okey. So, memahami apa dia perpaduan dan juga aspek-aspek yang kita membawa kepada mereka tu. Okey. So misal kata macam perpaduan dan perkauman semua. So di sini kita kena, diorang kena faham. Diorang mesti kena faham apa yang perpaduan ni dengan yang perkauman. Kita tak maulah campur perkauman dalam apa-apa masalah yang bangkit ke apa tu. Okey, itu sudah semestinya visi dan misi bagi KRT ataupun mediator ataupun apa jua institusi di bawah Jabatan Perpaduan ataupun Kementerian Perpaduan. Tapi untuk KRT ini sendiri, apa sebenarnya fungsi tugas bagi KRT dalam sesebuah masyarakat? Okey, fungsi ini biar saya terangkan ni. Sebelum ni bila wujud fungsi KRT ni dalam tahun, kalau tak silap saya tahun 75. Fungsi dia sebenarnya untuk keselamatan kejiranan. Okey. Ini diwujudkan selepas cetusnya peristiwa 13 Mei 69. Tetapi sekarang berubah sikit. Okey. Berubah bermacam ni. Keselamatan komuniti itu under skim rondahan sukarela. Okey. Dan kejiranan itu dijadikan satu di mana
rukun tangga tu memastikan yang mengeratkan lagi kejiranan. Itu yang konsep dia buat. Okey. Konsep kejiranan. Sebenarnya orang kata voluntarily submission ataupun kita kata pelibatan secara sukarela itu yang penting untuk kita mewujudkan kerjasama dalam masyarakat. Kalau dahulunya amalan gotong royong, amalan saling bersama dengan masyarakat itu satu amalan yang dianggap sebagai sukarela tetapi berjaya membentuk kerjasama erat antara masyarakat. Ini juga salah satu daripada inisiatif di bawah Jabatan Perpaduan dan juga Kementerian Perpaduan untuk melihat KRT itu sebagai satu elemen yang boleh membawa Jabatan Perpaduan dan imej Jabatan Perpaduan itu diterjemahkan melalui pelaksanaan KRT. Seperti mana Tuan cakap, perpaduan ini bukan hanya ditafsirkan melalui kata-kata tapi perlu ada tindakannya, Tuan. Okey, saya setuju dengan pandangan Encik Ismail dan saya juga bersetuju dengan pandangan Encik Guna. Kita harus melihat sebenarnya institusi rukun tetangga ni wujudnya di peringkat akar umbi. Ianya satu platform, okey, di mana platform ini menggalakkan interaksi wujud di kalangan komuniti daripada pelbagai kaum, pelbagai keturunan, pelbagai agama. Dan melalui rukun tetangga ini, mesej yang cuba disampaikan adalah untuk menggalakkan, memperteguhkan perpaduan. Dan rukun tetangga ini menjalankan kegiatan-kegiatan kejiranan, kegiatan yang boleh memupuk perpaduan itu sendiri untuk saling kenal mengenali antara jiran. Dan konsep yang dibawa bawah rukun tetangga ini memupuk kejiranan. Pada masa yang sama, elemen keselamatan tidak dilupakan. Jadi sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Encik Guna tadi, kita juga mempunyai pasukan gerakan secara sukarela yang bertugas mengawal sebelah malam, dipanggil skim rondaan sukarela atau voluntary patrolling scheme. Kerana perkara itu termaktub di dalam Akta Rukun Tetangga 2012. Dan skim ini mendapat kerjasama daripada pihak berkuasa di mana rakyat sendiri bersama-sama dengan pihak berkuasa untuk menjaga keamanan di kawasan kediaman. Jadi saya melihat sebenarnya institusi rukun tetangga ini satu yang holistik. Maksudnya bersama menjaga, memupuk interaksi tetapi juga turut menjaga keselamatan penduduk supaya akhirnya akan menjamin sebuah negara yang sejahtera, harmoni dan rakyatnya hidup bersatu padu. Okey, sebab itulah kalau kita nak gambarkan perpaduan atau hidup bermasyarakat ni, orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula hidup sesama manusia, betul kan? Jadi dalam hidup bermasyarakat sudah pasti akan ada sedikit kita kata pertelingkahan ataupun kita kata orang kata salah faham dan juga perselisihan faham. Jadi bagi KRT ataupun dalam hidup bermasyarakat ini, apa yang dilaksanakan oleh KRT khususnya mediator ataupun orang yang dilihat sebagai orang tengah untuk memastikan agar sebarang perselisihan itu boleh diselesaikan melalui saluran yang dirasakan sesuai. Okey, biasanya macam masalah macam ni. Yang terlibat dalam konflik-konflik ini, mereka membuat haduan kepada antara polis ataupun majlis. Yang masalah yang kita selalu dapat dari komuniti ini adalah kejiranan, keluarga, misal kata anak bising macam tu semua kan. So bila dia dah tegur masih berjalan, so dia buat aduan. Bila dia buat aduan, ini jadi kes macam kes domestik. So bila jadi kes domestik ini, polis bukanlah buat tak tahu ke macam tu, tetapi dia pun panggil kita, mediator. Sebelum dia panggil mediator tu, dia panggil pengurusi rukun tangga. Minta pengurusi rukun tangga supaya kalau boleh selesaikan dalam taman tu juga. Tak payahlah panggil orang luar ke apa. So, tugas pengurusi itu meminta bantuan mediator supaya cari penyelesaian untuk masalah tersebut tu. So bila mediator datang, jemputlah kedua-dua parti itu. Dua-dua pihak datang, kita dengar. Kita dengar dulu cerita dia orang. Biar dia cerita dulu, lepas tu dari cerita tu kita petik dia punya punca. Punca masalah tu. Punca masalah tu lepas tu kita terangkan balik seorang-seorang atau kedua-dua sekali, terangkan dan cuba kita cari penyelesaian antara sama-sama.
Mencabar jadi mediator tuan ya, mendengar aduan setiap hari oleh masyarakat tu. Jadi macam mana untuk memastikan agar tidak ada bias ataupun di masa yang sama juga boleh memupuk semangat kekitaan dalam masyarakat? Ini yang saya cakap tadi, kita tak boleh bias. Kita sudah dilatih untuk nak cari penyelesaian ni tanpa nak jadi bias. Baik. So bila kita panggil kedua-dua pihak tu datang, kita kena dengar. Kita kena dengar puas-puas kedua-dua cerita. Dari kedua-dua cerita tu baru kita petik dia punya punca dia. Okey. Punca dia yang jadi bahan untuk penyelesaian bersama. Okey. Kita bukannya nak nak buat keputusan. Mediator bukan nak buat keputusan, tetapi kita cari penyelesaian bersama. So sama-sama kita bincang, lepas bincang kita cuba untuk selesaikan masalah itu. Dalam taman memang, dalam satu-satu taman komuniti itu memang cabaran dia tinggi. Sangat mencabar lagi. Ramai masyarakat di kawasan itu lagi tinggi cabarannya. Kalau kita nak ingin memupuk perpaduan ini, sudah tentu kerangka undang-undang boleh digunakan, pelaksanaan dasar juga boleh disempurnakan, tetapi yang penting adalah pendidikan di peringkat akar umbi ataupun pemupukan dari kita kata rebungnya itu adalah lebih penting untuk membentuk kita kata rimpunan buluh yang boleh menjadi benteng kepada pertahanan negara. Jadi dalam hal ini, dalam bahagian pengurusan perpaduan sendiri, bagaimana melihat pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang berunsurkan perpaduan, bertemakan perpaduan juga dilihat penting bagi membina masyarakat yang faham perpaduan sejak dari awal. Penubuhan ataupun kewujudan bahagian pengurusan perpaduan itu sendiri, antara fungsi utamanya adalah memantau, memantau isu-isu yang tercetus di peringkat akar umbi dan berusaha untuk mencari penyelesaian. Dan sebagaimana yang disebut sebentar tadi oleh Encik Guna, sebenarnya mediasi ini adalah salah satu pendekatan atau proses. Ianya termaktub di bawah Akta Rukun Tetangga, di bawah Seksyen 8D, di mana jawatankuasa rukun tetangga itu antara fungsinya memberi perkhidmatan dalam menyelesaikan konflik. Dan jabatan menjadikan platform mediasi ini sebagai satu jentera di akar umbi. Kerana masyarakat kita di seluruh negara ni dalam usaha kita pupuk perpaduan, kedamaian, kadang-kadang timbul perselisihan faham. So perselisihan faham ini perlu kan orang-orang yang boleh tampil membantu menyelesaikan. Jika tidak, jika dibiarkan, so perkara ini akan merebak menjadi satu pergaduhan yang besar. Jadi berbalik kepada persoalan yang ditanya, bahagian pengurusan perpaduan salah satu tanggungjawabnya adalah melatih, membimbing. Semua ahli-ahli komuniti, khasnya pemimpin-pemimpin masyarakat dengan kemahiran mediasi. Dan apa yang penting dalam mediasi ini, prinsip yang cuba kita terapkan, iaitu prinsip kerahsiaan. Nak menjadi seorang mediator, dia mesti mengamalkan prinsip kerahsiaan. Dan yang kedua tadi, untuk mengelakkan bias. Maksudnya elemen neutrality. Dia tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak. Jadilah ini antara elemen yang diterapkan oleh pengurusan perpaduan kepada mediator. Dan yang ketiga, di bawah strategi, Jabatan Perpaduan bergerak dalam usaha memupuk perpaduan, ada strategi-strategi. Dan salah satu strategi yang penting di Jabatan Perpaduan ini adalah strategi pendidikan, yang dipanggil pendidikan perpaduan. So di sini kita mempunyai lebih 1,700 tabika-tabika perpaduan di seluruh negara. So kita menyemai unsur-unsur perpaduan melalui kanak-kanak prasekolah di tabika-tabika perpaduan. Satu. Kedua, kita juga mempunyai kelab-kelab rukun negara dan sekretariat rukun negara. Kelab-kelab rukun negara ini kita tubuhkan di sekolah rendah, sekolah menengah. Sementara sekretariat rukun negara ini di IPT, Universiti. Jadi elemen-elemen terhadap prinsip-prinsip rukun negara diterapkan dalam usaha nak mendidik perpaduan. So ini antara usaha-usaha. So di peringkat rakyat jelata, bagaimana elemen perpaduan ini cuba diserapkan. So jentera-jentera rukun perpaduan. Jadi bahagian pengurusan perpaduan bukan bergerak bersendirian. Kita juga mempunyai bahagian-bahagian yang bersama. Kita mempunyai lebih kurang 7 bahagian di Jabatan Perpaduan Negara yang bergerak seiring dalam usaha merealisasikan objektif jabatan memupuk sebuah masyarakat yang bersatu padu. Baik, sememangnya institusi rukun tetangga dilihat sebagai signifikan dalam usaha kita memupuk perpaduan khususnya di peringkat komuniti masyarakat. Kita akan berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini semuanya dalam Bicara Naratif.
bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Sememangnya seluruh rakyat Malaysia menyambut baik apabila Jabatan Perpaduan yang sebelum ini bernaung di bawah Jabatan Perdana Menteri telah pun ditubuhkan dengan satu Kementerian Perpaduan untuk memberikan ruang dan peluang lebih besar dalam kita melihat isu-isu perpaduan itu boleh ditangani dan juga ditambah baik dari semasa ke semasa. Masih lagi bersama dengan Tuan Zulkifli dan juga Tuan Gunasikaran. Kalau kita melihat Jabatan Perpaduan khususnya di bawah bahagian pengurusan perpaduan, banyak aktiviti telah dirangka bukan saja di peringkat sekolah, di peringkat institusi pendidikan tetapi juga di peringkat masyarakat yang memberikan penumpuan kepada melihat masyarakat itu tidak mengira bangsa, agama tetapi urusan perpaduan itu diutamakan. Mungkin Tuan Zul boleh kongsikan bersama. Ya. Tanya benar kerana nak memupuk interaksi di kalangan masyarakat pelbagai. So pendekatan yang diguna adalah melalui aktiviti-aktiviti. Kerana aktiviti yang menarik akan menimbulkan minat di kalangan rakyat. So ini antara satu bentuk pendekatan kita menyebarluaskan mesej perpaduan. So di bawah Jabatan Perpaduan Negara banyak inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan dalam menyemarakkan lagi program-program perpaduan. Tadi telah disebutkan oleh Encik Gunasikaran mengenai program-program rukun tetangga. So program-program rukun tetangga ini dilaksanakan selaras apa yang terkandung di dalam Akta Rukun Tetangga. Di bawah Seksyen 8 Akta jelas menyenaraikan peranan-peranan. Jadi rukun tangga boleh buat apa saja program-program ke arah memupuk perpaduan, kejiranan, kesentosaan, kesihatan, di kalangan penduduk-penduduk di dalam kawasan kejiranan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memperkasakan melalui latihan. So pemimpin-pemimpin rukun tetangga termasuklah mediator komuniti juga dilatih bagaimana yang penting untuk menjadi pemimpin yang boleh menerima kepelbagaian. Kita tak mahu hanya mempunyai pengurusi arti yang pemikirannya untuk menjaga satu kaum saja. Kita nak pemimpin rukun tetangga ataupun siapa saja di dalam rukun tetangga mempunyai satu mentaliti untuk meraihkan kepelbagaian. Boleh bekerjasama dengan kaum Cina, kaum India dan kaum-kaum lain. Dan kita boleh memupuk perpaduan itu tersebut. Dan yang ketiga, program-program. Kita banyak program-program yang kita laksanakan. Dan kalau boleh program ini jangan hanya confine ataupun tertumpu kepada kawasan rukun tangga saja. So kita perlu menggembling badan-badan luar, persatuan penduduk, mungkin JKK ataupun badan-badan NGO untuk bersama dalam program perpaduan. Dan banyak lagi program-program yang kita buat kerana kerajaan memang bersungguh-sungguh. Kerajaan memang mahu melihat. Dan saya rasa ini antara kenapa kewujudan jabatan ataupun Kementerian Perpaduan itu sendiri. So jika boleh, kita nak menyemarakkan kembali semua program-program yang telah dilihat berupaya meningkatkan perpaduan. Jadi saya ingin memetik kata-kata Profesor Ulung Samsul Amri Baharudin. Kita harus sentiasa mencipta detik-detik perpaduan. So detik-detik perpaduan atau moments of unity itu hanya boleh tercapai melalui program-program sedemikian. Itu satu. Dan kita harus terima realiti yang berlaku kerana sebagai sebuah masyarakat Malaysia yang pelbagai, latar belakangnya, budayanya, agamanya, kita tak lari sebenarnya daripada perbezaan. Tapi perbezaan-perbezaan tersebut jangan sehingga sampai apabila beliau selalu menyatakan kelaziman berlakunya tang wagging tetapi tidak sampai ke dia kata parang welding. Maksudnya bertikam lidah itu biasa. Betul. Tapi jangan sehingga berparangan. Dan kita biasanya talk konflik tetapi kita boleh walk cohesion. So ini adalah suasana kesepaduan yang berlaku. So biasa mempunyai pendapat berbeza dan kita mesti agree to disagree dan sebaliknya. So kalau kita mempunyai masyarakat matang dari segi pemikiran, boleh menerima perbezaan pendapat, saya yakin usaha ke arah perpaduan itu cepat dan usaha ke arah memupuk perpaduan itu dengan penglibatan semua masyarakat pelbagai kaum akan dirancangkan lagi. So Jabatan Perpaduan ini saya boleh katakan dia sebagai jentera, sebagai enjin nak menggerakkan supaya bukan saja jabatan dan kementerian, kalau boleh kita nak jadi Kementerian Perpaduan yang boleh mempengaruhi semua kementerian-kementerian lain. 26 kementerian yang diwujudkan bersama-sama dalam satu bahtera yang besar membawa perpaduan rakyat Malaysia. Okey, saya suka dengan idea talk konflik itu kerana kita perlu juga ada pemimpin yang walk the talk untuk melihat satu gambaran pelaksanaan itu boleh disempurnakan dan juga kalau kita melihat perpaduan itu bukan saja dalam bidang masyarakat tetapi juga untuk pendidikan, ekonomi dan sebagainya boleh membentuk perpaduan. Di kawasan Taman Rasa Sayang Petaling Jaya ini sudah semestinya jiwa masyarakatnya itu pelbagai kaum dengan kaum majoriti juga turut mendiami kawasan masyarakat itu. Untuk Tuan Gunasikaran, bagaimana melihat dalam isu ini sudah tentu kepentingan setiap
bangsa itu untuk mengamalkan agama dan juga budaya masing-masing itu perlu dipelihara. Jadi apakah peranan figura pemimpin dalam rukun tetangga masyarakat, khususnya mediator, untuk memastikan agar kepentingan beragama dan berbudaya itu turut diangkat dalam kehidupan yang berharmoni antara masyarakat? Macam kita rukun tangga ni, untuk masyarakat taman kita ni, Taman Rasasai ni, kita menyambut macam misal kata hari raya ke apa-apa, sambutan lah. Sambutan perayaan kita buat. Di situlah kita ajak semua penduduk datang, semua bergaul, campur gaul semua. So di situ yang kita pentingkan bukan nak cakap pentingkan ke apa, kita akan bagi ucapan pasal agama sikit ataupun perpaduan sikit. And then kita akan meminta mereka supaya bercampur gaul dengan jiran-jiran, tak kira bangsa, tak kira agama ke apa. So kalau ada apa-apa yang dia nak minta bantuan ke apa pun, panggil kita. Kita akan sedia tolong mereka untuk buat apa bantuan yang dia minta. Masya Allah, itu gambaran pemimpin yang betul-betul boleh kita angkat dan juga kita gambarkan sebagai, kita kata, pemimpin masyarakat juga, walaupun dalam masyarakat di rukun tetangga, tetapi itu yang kita perlukan, ciri-ciri kepimpinan itu, Tuan. Untuk Tuan Zulkifli juga, dalam hal ini kita melihat bagaimana bukan saja menyedia aktiviti-aktiviti dilaksanakan di bawah Jabatan Perpaduan atau kementerian ataupun apa-apa aktiviti kementerian lain, tapi juga turut menyedia aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi apakah antara aktiviti-aktiviti daripada masyarakat yang dikelolakan oleh mereka sendiri yang dilihat sebagai berkesan dan juga amat memberi manfaat dari segi penyatuan, khususnya untuk masyarakat dalam sesuatu kawasan itu sendiri? Sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi, kewujudan rukun tetangga ini di bawah Akta Rukun Tetangga 2012, dan Akta telah menggariskan dengan jelas apakah fungsi-fungsi yang wajar dimainkan oleh Jawatankuasa Rukun Tetangga untuk pemastautin di dalam setiap kawasan. So di bawah Seksyen 8 tu jelas menyatakan apa jenis program-program yang boleh dilaksanakan. So apa yang penting sebagai seorang pemimpin rukun tetangga yang berjiwa ke arah perpaduan, mereka dan jawatankuasanya harus menterjemahkan aspirasi yang terkandung di dalam akta undang-undang tersebut supaya dapat dinikmati oleh rakyat di peringkat akar umbi pertama. Dan yang kedua, kita tahu masyarakat hari ini mempunyai aset, mempunyai rumah, mau hidup dengan suasana yang tenang. Dia tak mahu diganggu dengan perkara-perkara yang boleh menggusarkan, mendatangkan kebimbangan. Elemen jenayah adalah perkara yang diberi tumpuan. Semua rakyat di Malaysia takut dengan ancaman jenayah. Jadi bagaimana kita nak memupuk satu suasana melindungi di antara satu sama lain? Maka digerakkan apa yang dikatakan pasukan skim rondaan sukarela. Masing-masing bertanggungjawab untuk menjaga keamanan. Jadi apabila keamanan dapat kita cegah, rakyat akan hidup dengan aman, dengan damai. Perkara yang kedua. So perkara yang ketiga, aktiviti yang disebutkan tadi, kita menggalakkan penglibatannya bukan daripada satu kaum. Kita nak kalau boleh komuniti yang ada di dalam satu perumahan, kalau penduduknya 5,000, peluang harus diberi supaya 5,000 orang itu terlibat secara langsung atau tidak langsung dan boleh bersama-sama contribute kepada usaha memupuk perpaduan. Dia tak perlu banyak, dia tak perlu nak keluarkan duit. Memadai saling hormat menghormati, saling faham memahami. Kerana kita tahu di Malaysia ni kepelbagaian yang wujud hasil dari segi bahasa, terdapat kecenderungan kadang-kadang perkataan-perkataan yang diucapkan itu agak sensitif kepada kaum-kaum yang lain. Jadi elemen menjaga sensitiviti itu penting. Itu sebab saya sering menggunakan, kalau boleh rakyat Malaysia ni kita kena tolak perkataan ayat-ayat yang toksik, ayat-ayat yang agak racun yang boleh membuatkan kita rasa tak puas hati, marah. Tapi cuba semaikan ayat yang bunga-bunga, yang memupuk perpaduan, memuji, supaya kita boleh hidup bersatu padu. Kita tak mahu. Why suasana dulu, awal-awal 70-80-an, rakyat pelbagai kaum boleh hidup bersatu padu. Sekarang ni kita dah mula nampak segregasi. Dan juga kecenderungan polarisasi di kalangan pelajar sekolah, pelajar universiti. So kita tak boleh biarkan. Usaha perlu dibuat supaya tidak wujud suasana negatif itu. Artinya kuasa-kuasa ke arah memupuk perpaduan itu harus segera
dilaksanakan supaya kita boleh merapatkan kembali. Okey. Dan saya yakin dengan adanya Kementerian Perpaduan, dengan jentera-jenteranya yang akan ada, salah satunya Jabatan Perpaduan Negara, kita mampu melonjak. Kita mempunyai lebih 8,000 rukun tetangga di seluruh negara. Okey. Okey, dan kita juga mempunyai hampir 400 mediator-mediator terlatih. Kita mempunyai 1,700 kelas-kelas tadbika perpaduan. Itu bermakna kita ada 1,700 guru-guru yang boleh menjadi duta menyebarluaskan mesej-mesej perpaduan. So kita mempunyai banyak lagi jentera-jentera lain yang boleh bersama dalam memupuk perpaduan, memperluaskan perpaduan. Cuma saya juga menyerulah kepada penonton di sana bahawa usaha-usaha perpaduan ini kita memerlukan semua pihak. Betul. Bukan saja Jabatan Perpaduan. Dan saya terima kasihlah kepada siaran TV ini memberi peluang. Kerana rakyat di luar sana harus mengetahui kejayaan sesebuah negara, khasnya kejayaan negara kita Malaysia, bergantung sepenuhnya keutuhan kita dalam mewujudkan perpaduan di kalangan rakyatnya. Okey, tetapi persoalan yang sering dibangkitkan oleh masyarakat adalah untuk kita menilai sejauh mana tahap perpaduan itu. Okey. Adakah ada satu penilaian yang objektif atau penilaian yang bersifat subjektif untuk kita menilai di manakah tahap perpaduan kita? Adakah apabila tidak berlakunya konflik atau pergaduhan besar, maka kita masih hidup dalam keadaan bersatu padu? Ataupun adanya pertelingkahan tentang isu-isu sensitif dikira sebagai isu-isu yang meracuni keharmonian dan perpaduan masyarakat. Jadi bagaimana untuk kita menilai perpaduan dalam negara ini? Ya. Sejak ditubuhkan jabatan ini daripada mulai 1 Julai 1969, ini adalah sering pertanyaan-pertanyaan yang diadukan. Bagaimana kita mengukur tahap perpaduan itu? Okey. Dan saya katakan sejak sekian lama kita tidak mempunyai satu bentuk ukuran yang empirikal dalam mengukur tahap perpaduan. Dan lazimnya bila ditanyakan sejauh mana tahap perpaduan, kita akan sering mendengar jawapan-jawapan tahap perpaduannya baik, tahap perpaduannya normal. Okey, jadi itu. Atau matang mungkin? Ya, tahap perpaduannya matang. Jadi ianya terlalu subjektif. Okey. Maka satu inisiatif telah diambil pada 2016 apabila kerajaan memperuntukkan sejumlah peruntukan untuk satu kajian dibuat. Satu kajian yang boleh mengukur. Dan ini adalah satu bentuk kajian pertama di dunia. Dan di mana pasukan pakar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang diketuai oleh Profesor Ulung, Samsul Amri Baharudin dan pasukannya cuba membangunkan satu instrumen yang saya boleh katakan pertama yang ada di Malaysia dan mungkin juga di dunia, yang dikenali sebagai Indeks Perpaduan Nasional atau ringkasnya IPNAS. Dan IPNAS ini yang uniknya kerana ianya adalah pertama kali. So ianya boleh mengukur dinamiknya masyarakat di Malaysia. Okey. Dan dia mempunyai petunjuk-petunjuk terlalu teknikal kalau saya sebutkan di sini, tetapi sebagai ujian pertama kita boleh berbangga kerana skor yang dicapai pada pengumpulan data 2018 menunjukkan skor kita 0.567. Ini berdasarkan skala Cohen, dan berdasarkan skala Cohen julat antara 0.15 ke 0.1 tu dikatakan tinggi. So dengan skor 0.567 itu berada pada julat yang tinggi. So kita boleh katakan tahap perpaduan itu tinggi. Dan kita tak boleh nak buat benchmark kerana ianya kali pertama. Dan pada tahun ini 2020 insya-Allah dengan peruntukan yang kita ada, kita akan buat survey, dan kita akan mengumpul data-data semua responden yang ada di negara kita, dan daripada situ kita mengharapkan tahap perpaduan itu akan meningkat daripada 0.567 mungkin dia akan meningkat lagi sehingga maksimumnya 0.1. Jadi itu menunjukkan kita ke arah perpaduan. Tetapi mungkin bila saya sebut keadaan sedemikian, mungkin di luar sana akan merasakan ini klise, sedangkan realiti yang berlaku orang bergaduh di sana, orang bergaduh di sini. No. Perpaduan ini satu proses. Dan bila satu proses, ianya bukan terbentuk perpaduan. So usaha-usaha perlu dilakukan. Betul. Bila sebut perpaduan satu usaha. Itu sebab bila di awal tadi Cik Fail menyebutkan definisi itu satu penyatu paduan dan pengintegrasian. So penyatu paduan itu sendiri adalah proses-proses untuk menyatu padukan masyarakat. So usaha perlu digerakkan. So indeks ini adalah manifestasi kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat, yang dijalankan oleh kerajaan. So harapan saya pengumpulan data pada tahun ini dan kita akan lihat skornya insya-Allah tahun depan menunjukkan peningkatan. So kita boleh katakan, kita boleh bangga bahawa tahap perpaduan kita semakin
meningkat. Satu proses yang berterusan juga Ya, sebenarnya. satu proses Tuan Gani Sekalian, soalan yang secara ringkas saya tanyakan, adakah dalam pengalaman hidup bermasyarakat dan juga dalam komuniti, menerajui komuniti juga, adakah penyatu paduan dan juga taraf perpaduan itu dinilai melihatkan kepada taraf sosioekonomi masyarakat, taraf pendidikan ataupun taraf kerjaya sesuatu golongan dalam masyarakat itu boleh menjadi penentu kepada unsur-unsur perpaduan dalam komuniti, Tuan? Kalau segitu, saya rasa taklah berapa banyak lah. Dia ada juga lebih kurang sikit yang kena mengena dengan tu. Sebab katakan kerja raya. Dia akan satukan dengan perpaduan di mana bila masyarakat bersatu under satu kerjaya, Okey. and then dari situ mereka boleh memajukan lagi ke perpaduan. Dan katakan macam tempat saya. Tempat saya setiap sambutan yang kita buat tu, setiap kali kita buat sambutan, ucapan yang saya bagi, saya memastikan penduduk selalu setiap kali dia orang membuat sesuatu, dia kena fikir dulu. Sama ada melibatkan agama ataupun bangsa ke apa. Kalau dia rasa ada juga yang kena tu, cuba elakkan. Ataupun kalau tak boleh elakkan, datanglah kepada kita. Kita akan cari satu tempat ataupun cari satu penyelesaian itu untuk nak jalankan juga benda tu. Okey, dirujuk kepada mediator Rujuk juga. kepada rukun tangga. Okey. So AJK kita akan duduk dan kita akan bincang macam mana nak buat benda tu dan kita jalankan. Itu peranan mediator sebenarnya. Baik, satu perkara dan juga perkongsian cukup baik. Tuan Zulkifli, secara ringkas untuk kita menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini, apakah harapan Tuan Zul mewakili bagi bahagian pengurusan perpaduan untuk melihat dengan adanya Kementerian Perpaduan yang ditubuhkan baru-baru ini dan juga peranan yang lebih besar kali ini untuk melihat perpaduan dan juga inisiatif visi dan misi boleh dicapai tahun ini dan tahun-tahun seterusnya? Bukan saja harapan saya, ini sebenarnya adalah harapan rakyat Malaysia. So, rakyat ingin melihat bahawa inilah negara tempat tinggal mereka, inilah negara mereka mencari makan dan mereka mengharapkan kerajaan bersama-sama melindungi perpaduan ini. Jadi harapan saya sebagai rakyat Malaysia, saya juga akan menyumbangkan tenaga, masa bersama-sama kerajaan, bersama dengan semua rakyat. Kita nak pastikan perpaduan terus terpelihara, satu. Yang kedua, generasi muda pun harus sedar mereka mempunyai peranan. Peranan mereka iaitu sedar bahawa perpaduan itu penting. Okay? Kalau kita dapat pupuk di peringkat awal lagi, so kesedaran itu akan sentiasa berada semasa mereka menuju kedewasaan. Dan yang ketiga, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di luar sana, menjadi kewajipan pihak berkuasa. Mana-mana mereka yang sengaja nak mencetuskan perasaan ketidakpuasan, menyentuhkan suasana marah, tindakan naklah segera diambil. Dakwa mereka di bawah undang-undang supaya suasana keamanan terus terpelihara. Untuk tahun ini dan tahun-tahun seterusnya banyak aktiviti akan diurangka? Saya yakin Kementerian? dan saya yakin menteri mempunyai satu aspirasi yang besar yang akan dibawa dan kami warga di jabatan dan juga rakyat jelata akan menyokong usaha-usaha menteri, usaha-usaha pegawai-pegawai tinggi yang berada di kementerian untuk membawa perpaduan. Dan kita akan cuba menyemarakkan program-program yang segar. Jangan program yang lesu. Program yang segar menarik minat semua generasi, muda, tua, kaum wanita, golongan muda bersama-sama untuk kita menyemarakkan lagi perpaduan ini. Okey, dan Tuan Gani Sekalian juga mewakili komuniti masyarakat harapan untuk melihat masyarakat yang boleh menggerakkan aktiviti. Memang betul apa yang Cik Zul pun kata. Memang harapan kita pun kita memandang secara luas, mengharapkan sesuatu yang berubah ni yang akan meningkat perpaduan negara ini. InsyaAllah, 1%. Walaupun kita dengar yang sini gaduh, sana gaduh tu semua, kita nak elakkan yang tu dan kita nak satukan semua bangsa. InsyaAllah. Dari macam mana yang dari dulu tu kita nak sambungkan. InsyaAllah, satu proses yang berterusan juga. Terima kasih kepada Tuan Zulkifli, terima kasih Tuan Gani Sekalian. Saya gambarkan kesimpulan perbincangan ini ibarat jari jemari kita ini yang panjangnya tidak serupa, saiznya tidak pernah sama. Namun andai satu tiada, maka fungsinya tidak akan pernah sempurna. Jadi itulah perpaduan yang kita miliki bersama. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. InsyaAllah perkongsian yang lain pada minggu hadapan kita akan bawakan analisis isu-isu semasa dan juga teruskan
teruskan kesiaran anda bersama kami di RTM, jenama media yang paling dipercayai. Anda juga boleh tonton siaran ulangan kami dan juga perkongsian ini di Facebook fanpage 5 Bicara dan juga Berita RTM. Saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan juga selamat malam.